لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. اللهم زدني علما وارزقني فهما. 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 اللهم زدني علما وارزقني. Syarat-syarat beristinja dengan batu. Jadi sebagaimana yang kita telah maklum, membasuh najis yang keluar mana suci daripada kencing ataupun daripada bengkok, ada dua cara. Sama ada dengan air ataupun dengan batu. Jadi kalau kita nak istinja, kita nak pakai sapu dengan batu, dia ada syarat-syarat yang tertentu. Walaupun air ada, kita nak pakai sapu tak pun, tak ada masalah. Kita rasa nak terang, nak sapu pula, kamu main basuh dah. Boleh. Mana tidak ada syarat, ada air baru dah, boleh sapu. Kalau ada kakak pergi negara sini, sapu lah. Kan? Di sana mereka kata masuk tanah tak jumpa air. Kita bawa air keluar masuk. Di sana kan? Bagi dia sapu lebih utama. Tapi bagi kita mazhab Imam Syafi'i, basuh dengan air itu lebih afdal. Jadi dari keadaan itu kita nak tahu syarat-syarat. Salahnya parok mandi salah tak ada air nak belajar kita tahu istinja nak sapu. Syarat beristinja dengan batu, mana kita nak sapu kencing atau najis yang keluar daripada kubul atau dubur, nak sapu dengan tisu ke, dengan batu ke, dengan kulit kain ke. Syarat-syaratnya ialah yang pertama, najis yang keluar itu belum kering. Maknanya kalau kita kata kita kencing sebagai contoh, sudah kencing kita biarkan lama, tidak sapu sekali. Bila kita biarkan lama, kering, dia kena angin kau. Bila kering, kita nak sapu nanti sudah boleh. Masa dia sudah kering, sapu dia tak jadi. Dia tak serap masa belum kering. Jangan mudah kering. Jadi supaya tidak mudah kering, kita kena bawa selang termasuk tangan. Kena bawa selang, sudah tu. Selang. Ada di main-main, ada di leng-leng, tak mudah kering. Aku tak kena angin pagi, ngomong-ngomong. Yang kedua, najis yang keluar tiada berpindah daripada tempat keluarnya najis. Maknanya najis yang keluar sama ada najis kencing atau berok, tidak berpindah daripada tempat asal. Mana kencing berok itu keluar waktu. Kalau pindah daripada pasar, lakukan contoh, ada berok kubusan atau berok batu. Misal, kencing berok sama, misal ternyata kita itu, kita tidak tahu dah puan laku sesuatu. Ini malek-malek apa? Tiba-tiba rusuk sikut lima pada. Misal tapi betul dari mana satu, nak masuk.
Mana dia berpindah daripada pasar. Kalau sebenarnya dua tempat. Yang ketiga, najis yang keluar, syarat yang ketiga, najis yang keluar itu tiada melampaui permukaan dubur, yaitu dubur dan permukaan tempat bertangkup dua papan punggung tetap ada berdiri. Mana antara syarat lagi? Nah, kalau kita sebuah buah yang besar, syarat yang boleh kita disapu mengisu ke dengan batu, ke dengan kulit kayu, ke dengan kain buruk, apa-apa. Nah, lubang najis itu tidak keluar milik lain. Meleceh kelantan, najis itu keluar di mulut dia. Anda baru kita, bila kita buat kita pukul, papak kita, kita bersitu. Mana kalau milih siapa pohon, milih siapa punggung, ada ni. Jadi luar kawasan. Apa yang sapu ni najis keluar sekitar permukaan tu, permukaan lubang-lubang. Sikitlah, permukaan tu. Tak pindah lain. Itu nasbah buai besar. Dan yang syarat yang keempat, tiada melampaui kepada zakar pada kencing laki-laki, dan tiada sampai air kencing perempuan kepada tempat jimuknya perempuan. Jadi nasbah kita orang lelaki, misalnya kita kencingnya sang kita kencing, maka kencingnya orang kita kencing tidak beli siapa kita kok. Dan mana pergi basuh ke tapan oleh. Di mana ada cinta beli siapa kita kok. Tidak. Mana jangan melampaui kepada. Orang lelaki ni jadi dua kepala. Nanti hebat pula. Bagi dia boleh satu dua bagi. Masuk dan benda realiti lah. Allah kurang boleh satu bagian dia sesuai apa. Kalau lagi boleh manfaat atau satu, dia ada dua kepala. Jadi masa itu, air itu jangan milih, lepas daripada sempadan. Lepas pasal kalau siapa kekuatan. Dia dibasuh-basuh dekat kepala tu lah. Dia cium bila basuh dekat kepala lah. Dia itu siapa tekuk. Itu dah sebuah kita lagi. Dan tiada sampai air kencing perempuan kepada tempat jimuknya yang perempuan. Kita payuh ralau tuan tahu tak kan. Untuk dia tidak tuan kan. Jadi pada dia di mana tidak boleh keluar. Dia bercinta, dia masuk dalam kawasan perempuan. Ini kalau milih, lepoh keluar. Ini kawasan tempat jimuk tu. Air bercinta, dia main kat tu. Kalau milih, lepoh keluar, ada dia masuk juga lah. Syarat yang kelima, dan tiada didatangi atasnya najis. Najis kencing ataupun najis buang besar oleh najis yang lain daripadanya yang najis itu. Maknanya najis lain itu tak mahu lekat di paluan. Najis waktu yang ada situ. Dan demikian juga sesuatu yang suci lagi basuh selain daripada peluh malu dia peluh. Tak pasuk juga asap peluh lah. Keluar sedia peluh panas. Atau sesuatu yang kering yang bercampur dengan najis yang keluar itu. Jadi mudah bahaya. Nombor 5 ni, syarat nombor 5 ni maksudnya tak di kemaluan itu. Baik kemaluan dan tempat buat air kecil atau tempat buat air besar, tidak ada benda lain
Tidak ada sesuatu, tidak ada benda yang asing yang melekat di mana. Kadang benda lain melekat atau dia campur dengan luar. Mana betul-betul hikmah kita tu ada kecil satu kali. Kadang hikmah kita tak ada lain. Lalu kita kata ada apa? Ada Malaysia mati buat situ. Campur dengan siapa lagi? Kan? Kalau dicap positif, kalau misalnya ada minyak kamak, jadi kalau kita dicap minyak kamak, pelai itu jauh minyak kamak, misalnya. Jadi ada benda asing. Sama ada benda asing itu suci ataupun najis. Kalau benda najis, contoh mudahnya ini, masa kita buat najis dalam tanah. Dalam lubang tanah. Bila nanti kita bila jatuh air dalam makhluk tanah itu bapaknya mesti kena pukul agar kapal pasang nanti naik pula mari sini air dalam makhluk tanah itu nanti air dalam makhluk dalam lubang tanah jadi bila jatuh nanti kita pukul maka itu cok mesti naik mesti pukul kena pukul agar kapal masukkan. Ada dia panggil jadi bagaimana pokok ceritanya mereka mau banyak di kemaluan kita tu yang ada benda lain. Yang betul nanti saja ada di situ. Air kecil saja ada di situ. Yang ada benda lain lekat di situ. Bercampur dengan situ. Maka jika keadaan mana-mana syarat yang tersebut naskah tertentulah beristijah dengan air. Jadi kalau takdir tak ada syarat sekalipun bukan dipakai kita oleh semuanya yang tadi boleh cuma kena dengan air. Itu juga lain lebih baik daripada sambung. Baik. Jadilah kalau kita telah beberapa syarat istijah yang patut kita tahu, yang patut kita belajar. Yang penting salah buku baik aja ke atas keluar dari mana. Tak mungkin masa kita dengar, kita belajar, kita rasa tak penting mana belajar istimewa. Kita tahu kena siapa. Batu dulu biasa kan. Kita cakap dulu pada belakang. Bayar ada salah pagi dah nak sini rumah. Buka bayar ada air mana. Kita benar tak kesal. Mana dulu air kita masuk kuat tak? Jika benar tak satu, kalau tidak satu itulah perlu kita tahu syarat-syarat satu. Kemudian dalam bab kalau yang kita dah buat air besar ataupun air kecil, di antara kalau kita nestus kita, kalau kita dah tahu, dia dari segi hukum buat air besar, buat air kecil, ada kala dia boleh jadi haram dan ada kala dia boleh jadi sunnah. Jadi buktinya haram yang buat air yang haram. Maknanya kita buat air besar atau buat air kecil, kadang-kadang dia boleh berlaku dosa dengan sekarang. Yang haram apa? Contoh yang haram, kita ingat, yaitu menghadap kiblat. Jadi haram kita kalau aja buat air kecil atau air besar menghadap kiblat tanpa ada dinding di hadapan. Kalau ada dinding tak? Macam dalam tanah apa dia ada pintu, ada dinding, tak ada masalah. Pak kita pergi pakai kau. Di pada stadium kau lah, pakai cak, ada di belakang hukumnya. Ini apa orang tak rasa? Biasanya di jalan kau itu tidak ada jalan. Ada mana lagi? Uji di bawah jalan sama tak riur di belakang itu haram. Yang dua, haram kita pada ajak membelakang. Kita paling lama, kita ada pun ada kuatan.
Ibu mutlak boleh. Mengadap kiblat tak boleh. Mau belakang kiblat. Nah, tahanan masih ada sosok. Ada satu orang guru. Nah, dia ada ajaran murid dia barang kecil mengadap kiblat. Betul dah. Nah, satu masa dia bawa anak murid dia lingkem di mana? Nah, dia di mana? Jadi dalam keadaan dipatang, ni ada bau dia ni, yang masih jauh. Tak dipatang ada kan? Nah, nak cari pokok-pokok jauh, lokasi dipatang. Dia dah tiba dia begini, nak tak kita mesti. Nah, jangan mulia suruh. Tubuh kata orang dia setia kita. Nak boleh, ada boleh. Nah, ada murid itu mana belak awal. Dia orang tahu apa yang ada tu mungkin tu pada kiblat. Kecil, kalau ada di dalam kampung itu mana? Kan? Nanti cari di pokok jauh kan? Bila sudah, ada orang dia tanya, ngano tu mungkin ada kiblat tu bukan tahanan, patut buat ada kiblat. Dia kata. Munafik yang pada kiblat tubuh aku dah kau tu apa kau nak lain. Ya pernah kan coba dia kau nak lain. Kau nak dia paling lah. Mana kali tu kali wah pistol dia tu cara. Ada lagi dia jawab. Pilot dia. Dia tak pasal dia dengan cinta dia. Padahal nak cari dia tu kan. Jadi dia sekarang nak tuliskan dia jawab nak tepat. Nak tepat. Jadi mana boleh kona-kona kan. Jadi dia belok lain kita. Tepat dia pada tepat. Sejak yang mungkin kan ada kiblat. Yang ketiga, kita kena mengingat membawa sesuatu yang tersurat Al-Quran atau hadis. Kita ini bawa dah benda-benda yang ada Al-Quran atau ayat-ayat atau masuk arah ya. Tempo ada tak riset. Ada baca Quran, ada azan, tak ada ajaran. Ada doa, doa dalam lain itu dia. Dia baca Quran. Lagunya, ada dia tidak lepas. Apa ni masa tu macam kau lah. Dia kalau ada tutup. Jadi bunyi dah sana. Bukan handphone dia jadi sogok kan. Tu bila ada pun itu di skrin. Kalau kita tutup, mungkin dia hilang. Nah, jadi supaya tidak keluar ayat yang masuk tanah dengan tutup, supaya tidak ada di skrin handphone itu kan, ada ayat maksud. Ada masalah kebasan dia, benda jadi sogok dia pun dibaca Quran. Maka kita rasa tutup yang lebih takutnya pun jalan tanah. Kan? Mana boleh tak bau handphone? Oh ada lagu itu asal jadi terus jadi terbang ayat kau masuk kau mula dari kau kenapa? Tidak, tak baik. Tidak, bakal kita tadi bau itu karena mengandungi ayat Al-Quran. Orang Al-Quran itu masuk arah kalau tampil dia 37 tahun. Orang Al-Quran 37 sudah ada. Yang di luar. Ada itu ada tak? Mereka ingat nanti. Itu ingat dan sahaja diri dia itu bukan. Diri dia itu bukan. Tak ada masalah. Tidak salah. Jadi mana? Jangan bawa itu kan? Macam kau ayat dia. Lepas tu buku ayat kalau tak baca tak risau
tulisan apa? Tutup. Masa nak masuk ataupun nama-nama Allah, nama-nama mereka, tak ada di sisi kita Allah. Nak masuk anak nak buat. Kau buat nak tak doa tu orang. Kau doa, kau bisa jual. Nak masuk boleh kan? Benda ada beli Muhammad cuma buku bersama. Kita ambil tisu ni baru buku boleh boleh. Ada boleh dia supaya tidak tidak terteror di skrin boleh tertulis. Buku tak boleh. Nah, kalau tak ada satu tangan tisu, tak ada tisu boleh poket, boleh beri kita. Belum ada yang tisu. Nah, kalau tak ada peta, tak ada apa boleh mulut. Nah, bisa lebih untung boleh. Tunggu nak buka, boleh mulut mana? Dia tersebut sorry, yang sorry. Jadi kalau boleh lebih jasnya, kalau buat dia ada peta ni, dia boleh lebih masalah. Kalau betul lah, tapi dia ada peta. Dia tersebut tertutup. Yang keempat benda yang ada semasa pada hajat ni, kita kena jaga dan baca Quran kena beruk macamnya. Dan pada orang suri baca bulan-bulan. Ini mesti lagu Quran kita tak lagu. Tak boleh dia dibaca lah Quran. Yang kedua orang kita pada hajat kecil ada elok di atas makanan seperti bulan. Bulan makanan kecil. Bulan. Tak ada. Itu belok apa jadi ada kita tolak. Jangan. Itu makanan kalau kita daripada pokok cinta. Yang ini orang kita belok kecil. Lepas orang mengajar juga. Di dalam tanah tak bom itu pasal tu. Main cinta orang sini kok. Lepas orang belajar agama, lepas orang mungkin lebih baik orang ambil sebab. Ya. Dan kerja dia. Orang dulu dia nak tahu orang nak apa tu bukan. Kecil apa tu bukan mata tu harap orang harap. Dia betul. Jadi belok tambah dulu. Bapak tu ngajar itu belok. Jadi kita sama merasa tambah surah haram. Bapak ni tak boleh. Hari boleh belajar haram. Dengan berakhir ada. Dan yang tujuh atas kubur tadi. Yang sembilan atas kubur. Atas kubur ada banyak dana. Atas tak boleh tani. Kan kubur tak boleh tani. Tak boleh tani tu. Ni, kalau tani tu ada waktu lisensi. Siap dah. Dia naik ke bawah. Jadi. Pak juga ada lagi. Kalau kita tani TV dah. Dah jatuh itu. Yang ke-8. Nah, yang ada kita. Di tempat pergian tadi. Tempat lebih di stesen Pak. Pak nanti kita sewa. Pak tunggu. Nah, tempat teduh. Tempat kita. Yang sekali di bawah pokok masa berbuah tadi. Masa berbuah di kota buah. Nah, di bawah kuliah. Masa itu dia itu mampu apa? Ya, jadi sekarang orang nak kumpul dia. Kalau musim tak buah apa dia jadi macam ni. Jadi musim tu. Lah, orang nak kumpul buah tu. Tak baik, mengganggu orang dan ada yang ada yang patut juga Indonesia. Nah, sunat tu tuan. Ada pokok ajak yang sunat. Kita nak tahu lah supaya kita boleh pandai.
Nah, Islam ni ajaran yang paling baik. Dari kata paling baik, belok bumi paling. Tapi dia kena nah, pemuruhnya Allah Ta'ala. Mana Islam ni agama yang paling baik. Kecil boleh paling. Dan dia kecil juga boleh dosa silap-silap. Kau bayar kita pada, kau kali kita boleh bayar. Tak, tapi pernah bayar. Nah, ini Islam adil sungguh, muamin sungguh. Ada pada dalam dunia. Dan ajaran Islam paling bagus. Mana itu kecil boleh dipandu kalau kita hidup. Dan itu apa lagi? Jadi hak sunat semasa kita nak pada hajat ni, yang pertama sunat memakai selipar. Sunat. Pakai selipar masa kita masuk anak tu, mana saja pak kita nak mulai, kita berdiri ko duduk ko dalam keadaan kita ada sepatu di bawah ada kasut, ada selipar. Nah, orang yang dulu dia pakai kopoh. Lah, Nabi dulu tak boleh pakai kopoh buat anak dia tanah. Jangan pakai kopoh boleh tanah boleh sudah. Masih paling lah, depan sunat boleh pakai. Dan pagi dua sunat mesti kan. Dah selipar untuk masuk bilik air sunat. Pakai selipar. Yang kedua menutup palu sunat boleh pakai. Dan masuk tanah, tapi kalau tanah kemana tempat kita nak mulai, dia ada benda tak pakai. Sunat tidak wajib, tapi sunat boleh pakai. Dan dia huruf air huruf dah satu tangan, kalau kita di dalam tanah dusun, dah ada ambil dalam air. Dalam lagi, dalam pisah, apa? Jadi sana. Kalau tak ada kesekala kau panggil kau. Kau panggil dia. Kan? Kalau panggil kau payah letak. Letak berdiri-berdiri kau tak panggil. Letak tu. Kan? Ada betul berdiri kosong tak panggil. Gaya-gaya kau tak panggil. Ada tu gaya kau panggil. Tapi kau dia. Ada dia. Kan? Itu sunat itu menuju kepada semasa bulan air sah atau bulan air kecil. Yang ketiga, menghadirkan air dan batu. Mana tempat kita bulan air, benda kita nak istinja ni air ke baik, batu baik, dia ada depan. Katanya ada tanah hukum air sah. Zaman dulu dia jadi, zaman dulu dia tambah baik pelanggunnya. Nah, pelanggun dan dia air itu dia tanah dia tak bawa air. Yang keempat, mendahulu kaki kiri kita masuk. Nak masuk ke jatuh kiri jangan dia, nak masuk jambat punya pergi palu. Islam tak bagus. Tak ada pelajaran lain kan? Kalau dunia ni ajaran paling baik, masuk jambat tu boleh palu. Boleh kan? Ini ayat Allah. Tapi masuk ke jalan kaki, bodoh kiri, bau. Boleh palu tu situ. Tak ada gaya aku boleh palu. Oh ya. Allah. Tuhan Maha Yusuf. Yang keempat, yang kelima mendahulukan kaki kanan tiga tua. Kalau anak tua pula, jangan tukar kanan ke kiri. Allah kanan dulu. Nah, ada salah tengok tulis pintu keluarkan masuk kiri. Aku lupa lagi tuan siapa dia lupa. Nah, kalau kita letak amat, tak ada. Walau mana begitu lebih baik. Ada dari kita amat. Baru jadi. Mesra amat. Yang kena bertinggung, sunat bertinggung. Bakal tanah di masa dulu kena tinggung lagi. Dan anak mau dia pakai dulu dan jauh tak semua.
olehnya bertinggu. Anak bertinggu, duduk bertinggu. Duduk bertinggu. Kalau kita tidak lana, tidak kan? Dua sebelum untuk bumbu datang, kan? Kalau sekolah, bertinggu kita di dalam awal. Tinggu. Karena itu berulang lagi. Kesunah. Yang ketujuh, berlindung di belakang sesuatu. Mana kita nak buang air besar, nak buang air kecil, walaupun tidak ada kilat, sunat biar dinding depan. Sunat biar dinding depan belakang itu skill. Tidak terlindung daripada pandang. Tidak bermakna untuk mengelak daripada galak kilat. Walaupun tidak ada kilat pun, dia terlindungi. Supaya kalau melihat tertinggi di sunnah buat ini. Mana kalau kita tak buat ini, tidak buat ini. Asal ada orang yang kita. Dia ada di ini. Orang lihat ini sunnah dia ada di ini. Di belakang sesuatu. Yang dalam baca doa kita nak masuk. Baca doa kita nak masuk tanah baca doa. Yang sembilan baca doa kita. Oleh tengok. Banyak kata dalam Islam. Bego kecil boleh pandai pakai semaya poso lebih lagi dalam situ. Banyak yang telah di antara syarat-syarat yang hubungan yang perlu kita tahu berkaitan dengan buat air mantap. Kita nak buat sewenang-wenang tidak boleh. Wudu masuk ke lepak berkenaannya wudu. Ada kita sudah buat air besar, sudah buat air kecil, sampai sekalian. Kita dah buat sekalian dulu baru buat. Jadi ulama susun sebenarnya ada tertib. Ada susun. Kita ada kata main dia waktu itu dia susun. Daripada awal-awal kita mengenali Allah, belajar tauhid dulu. Lepas tauhid baru belajar bab suci. Apabila pandang bab suci, baru belajar. Kita semua tertib. Kita ada kata pandang ambil dulu belajar sesuai dulu. Kita masih dulu. Waktu wudu dengan perkara juga tahulah berjauhan membuat pandangan berjauhan. Tapi dia tak ngaji agama, tak tahu ngaji bodoh, dia berpandang kita mengaji masalah yang sama, pandang tu yang banyak pandang lain. Pandang kata yang lupa belajar tu apa wudu. Malah ni belajar pula apa wudu. Tak sebut pandang lagi belajar wudu. Apa yang lepas tu yang bayar. Hak ini tu yang bayar. Walaupun belajar pakai sama. Ilmu agama Nabi sunnah biasa. Baca lah apa kamu tak tahu ilmu apa tak tahu. Kita walaupun yang aku tahu tahu tak. Jadi dia pasal apa? Enggak ilmu sunnah kan? Sebab apa? Kalau kita lanjut kali, orang kata lain. Kalau kita lanjut kali, orang kata lanjut kali, hari ini orang lanjut. Kalau kita lanjut kali, orang lanjut. Itu cuma sesuatu. Ini lainnya. Pasal mungkin ilmu pada besok bapak tidak sama dengan ilmu yang ada dalam kita. Keberkatan ada dalam ilmu agama. Yang pertama daripada berwudu dan pertama niat pada al-mula membasuh sebahagian daripada muka, yakni disertakan niat itu dengan mula-mula membasuh sebahagian daripada mukanya, muka solat. Jadi yang tahu ke yang pertama niat tidak ada hati. Masa mana kita kena niat? Masa kita jiwa hari kamu.
Masalah kita je utang ko. Tak kira lah. Dia tak ada hari ko, dia tak pinti ko, tahu dari dulu ko. Asal hari jatuh kamu ko, maksudnya sudah tidak. Jangan disyaratkan. Jangan disyaratkan berkekalan niat itu hingga membasuh sekalian niat. Mana kita basuh sikit, bolehnya. Pagi kita niat sudah, buka ke kantor lagi tak ada. Tidak salah. Niat tentunya sakit dari ke kantor buka terikutinya. Kita basuh sikit, ya basuh terakhir. Bila itu titik yang terakhir, bolehnya. Nah, kita kantor lagi niat sudah dapat. Pas air itu satu jusuk daripada konsep itu. Yang tiada memadai menyerta niat dengan yang lain seluruh daripada muka. Seperti di niat tata kala membasuh tangan, atau tata kala berkomuk, atau menghisap air ke hidup. Bila dari basuh tangan, bila ada semuka, dulu tangan baik. Bila dari basuh tangan itu ada, atau sok. Atau bila ada komuk, dan artinya atau itu soal punya tu lagi balik dia nak cari keluar semua barulah jadi bila kata tak memadai niat semasa basuh tangan, semasa berkerumun, semasa suci air hidup. Walaupun kamu sunat, air itu sunat, basuh tangan sunat, tak ada jika tiada terbasuh sertanya serta kamu atas air itu sebagian daripada mukanya seperti dua bibir mulutnya misalnya. Dan jika terbasuh sertanya serta kamu atas air itu sudah memadai. Jadi dia kata, masa kita kamu, belajar kamu tu, kita niat ngambil, tak ada niat kita. Ya ada. Bila tak jadi jika dia panggil koi pada kata tak ada tu, jika sekiranya masa kita kamu, kita buhai dahulu, kita buhai dulu. Dan masa nak kamu, kita pulang. Nah, kalau kita tu dari kaum kita niat mada sebab air sudah penuh di bibir. Maka bibir mulut termasuk dalam anggota. Kalau ini kaum orang seliwang kaum, air masuk dalam mulut, tak penuh bibir mulut. Ia pun pusing mereka balik. Sebab dia pun kayak anggota. Dia kan, bibir mulut ni masuk dalam anggota. Jadi belah-belah masuk air ke hidup, air itu no bibir mulut. Kalau dia ingat dia. Sebab sebagian daripada muka sudah ada, dia terbasuh bibir. Boleh disini. Tanpa memerlukan perincian lagi dah. Yang perlu diperincikan, yang perlu didetailkan, wajib kembali membasuh bagian yang tersebut itu. Kalau tak kena kuasa ini. Ulama itu niat semula. Bila dia kosak membasuhkannya yang badan tersebut pada membasuh muka, maka ada wajib kembali membasuhnya yang muka. Muka masih di air itu untuk di kawasan muka. Walaupun kawasan itu di bibir mulut. Dan jika ia kosak sunat saja, atau dikosak sunat dan membasuh muka atau membasuh semata-mata ikhlas, ada kosak kapur-kapur, mata-mata membasuh, maka wajib kembali membasuh bagian tersebut pada 3 gambaran tersebut. 3 gambaran jadi 3 masalah. Mana 3 masalah? Dia kosak sunnah, dia kosak wajib. Apa tak jadi pasal basuh muka dulu. Ataupun dia kosak sunat dan mana serta basuh muka. Atau membasuh suatu
Jadi sedang kira kat mana ya. Tak mudah kita masa dia basuh angin, dia komo, dia sebagainya, masa dia minyak Nabi. Nah, kita nantinya kita masuk. Itu air. Bila air itu menipis di atas kawasan muka, masuk minyak sudah. Lagi air terjatuh ke muka, kalinya. Lapannya, yang pertama, nawaitu istibahata muftakirin ilal wudu. Saja punya harus yang perlu yang dulu. Yang kedua, nawaitu wudu. Saja punya wudu. Yang ketiga, nawaitu fardhu wudu. Saja punya perlu. Yang keempat, nawaitu raf'al hadas. Saja punya maka hadas. Yang kelima, nawaitu taharah. Saja punya bersuci daripada hati. Keempat, kelima-lima betul. Tapi yang abdal, ada tiga. Nawaitu fardhu dengan kapi segala-galanya. Umum niat yang umum saja aku niat atau saja aku menganggap perlu, mengambil perlu, aku perlu keadilan Islam. Yang kedua memasuk selia muka. Hak panjang muka ialah antara tempat tumbuh rambut pada yang sudah hendak kuyuh dan sopan. Tempat tumbuh pada dah hidup. Dan kalau kita dah hidup tu. Nah, tempat tumbuh rambut. Daripada tempat tumbuh rambut dan suatan tumbuh bolan. Bolan itu duduk sekarang. Lebarnya muka pula daripada anak telinga kepada anak telinga. Pada anak telinga. Anak telinga di sini. Di sini. Sini anak telinga. Hak besar ni tak punya anak ni. Ni hak besar pekong kotor-kotor ni. Dia pasti dibutuh. Kan? Dia tengok kita ni kotor-kotor ni. Boleh faham. Oleh berhubungan. Hidung kita ni sekolah yang menawar berdua tak kami tu. Lewat contoh mana? Cuba ibu yang menawar kami jangan tu. Yang menawar awal dan nawar jangan sejak air itu. Lo buat tak kami tu. Just pergi macam itu siap dulu. Jadi mana daun lingkungan yang sebuah hubungan ini hari tak asyik. Dan jika ada bulu dan hak muka, sama ada jalan atau lepas, wajib disampaikan air kepadanya kepada bulu muka. Dan kenapa? Kena masuk ke bulu. Kalau kita bulu lepas kita berjauhin cepat. Dan kena dia masuk ke bulu. Yang berserta dengan kulit di bawahnya kulit. Ada pun januk laki-laki dan dua tali tudungnya laki-laki yang lepas yang ada kelihatan kulit di bawahnya, di bawah bulu januk memadailah dan membasuh dia sehari saja ni. Orang yang lepas, jangan lupa bisa lepas. Orang yang bulu lepas memadai dia masuk dia kosong atau bulu. Walaupun air ini tak masuk sudah bulu. Asal bulu digosok. Asal bulu lepak. Bila bulu lepak tak mungkin air itu nak masuk sampai di dan bersalahan yang jarang. Bersalahan yang jarang ini bulu yang jarang. Jauh jarang, jepit jarang, isa jarang. Yang jarang yang tiada kelihatan. Tiada detik. Itu nasib Allah. Ayat artinya bersalahan yang jarang, yang kelihatan. Tiada itu buat dia. Dan ada siapa.
Iaitu yang tiada kelihatan, yang kelihatan kulit bawah kami jalan. Kulit-kulit itu di bawahnya, di bawah kami jalan. Nak tahu mana kita ni jalan tempat apa yang ni. Nak tahu di mana kita ni depan, di mana awak pun kopi di tempat apa ni kita tahu mana. Cara nak tahu ya, nak kita panggil dia dekat. Orang itu tidak dekat, tidak nyata. Nah, cuba dia dekat, dia tengok. Masa kita cakap, duduk. Kita cakap sedang duduk dah. Cuba tanya, kenapa kau boleh cela-cela yang tanya orang yang dekat ada. Dia kata, nak ni tak biasa. Dia kata, nampak cila-cila. Jangan. Jangan. Aku tak tahu jangan. Kalau kita tanya, dah, mulut tengok aku cakap, kenapa kau boleh pimpin aku? Boleh pimpin aku celah bunyi. Dia kau pimpin aku nyanyi-nyanyi. Kalau tempat aku, tak dapat cakap. Yang bila tempat, wajib basuh di atas. Ada jalan, wajib air bersahabat terus. Maka wajib disampai air di dalamnya, yang bulu dan kulitnya, yang bulu. Mana? Kalau sekiranya orang janggut-janggut bulu di sejalan. Persalahan janggut perempuan dan khunsa dan tali tudung ni dibeng. Bahasa kita dipanggil tali tudung. Nah, bahasa kita dipanggil gabung. Gimana? Nah, panggil saipek gabung. Orang dibeng. Baik. Jadi kalau takdir ada satu tinduk tu jauh. Ada orang tinduk jauh. Jadi ada mustahil bukan. Kami kira beli mustahil jauh. Jauh. Tidak mustahil. Okey ada itu mustahil. Ini okey. Mustahil kan jauh. Ini okey. Dia tidak mustahil. Jadi katalah perempuan tak ada ganggu. Usaha ni orang yang tidak tentu jadinya. Nak kata lelaki tak boleh, perempuan tak boleh. Jadinya dia tidak pasti. Maka dua-duanya janggu. Nah, janggu ke? Jadi itu. Dia harus janggu lelaki. Dan kami kudung. Kami kudung keduanya yang perempuan dan usaha. Yang depan, yang kuat juga. Maka wajib disampai air kepada kulit keduanya yang usaha dan perempuan walaupun pak. Kalau perempuan wajib disampai. Kalau tak dia orang perempuan itu jamu tepak macam jamu bosan. Tepak kan? Banyak kata masa jamu supaya kena suruh jamu ngopi. Kena suruh masuk apa tu? Orang lelaki tak. Maka orang perempuan kena sampai ke bulu. Jadi kalau perempuan kalau bulu orang lelaki jangan lepak. Dan bulu pipi lepak tak sampai bawah tak. Kalau orang perempuan wajib kena sampai. Jawabannya, karena demikian itu, demikian janggut perempuan dan khunsa jalan berlaku. Untuk jalan berlaku. Mana ada orang tidak janggut tak. Tapi tidak mustahil dalam dunia. Orang tua kalau ada janggut sunat cukup. Kita orang lelaki sunat sifatnya. Sunat cukup. Dan sunat ni. Ada cukup dia dari dosa sunat cukup. Oleh kerana orang tua janggut ni, benar dia jangan berlaku. Benar jangan berlaku dia panggil nadirun. Bahasa Arab dia panggil nadir. Benar jangan berlaku. Benda jangan berlaku, kaedah dia an-nadir kal-mahdur. Benda jangan berlaku, tajuk lah, orang suku lah, mana ni. Nah, an-nadir, benda jangan berlaku. Kaedah dia an-nadir kal-mahdur. Benda jangan berlaku, ni semua tak akan berlaku. Jadi, kalau ada seorang dua jago lepak, mana dah, super tajuk, bila super tajuk, betul bersama. Bakal paling. Nah, mereka tak ada orang buat yang minat janggut kan.
saya. Bila membasuh muka mestilah membasuh sebagian daripada kepala, tekuk dan bagian di bawah dagu. Jadi untuk menyempurna yang basuh muka, kita basuh dan dia telanjur. Basuh muka belakang, dia telanjur pakai tangan. Basuh di bawah, dia telanjur pakai. Lah, basuh lah, telanjur pakai tekuk supaya sempurna. Lebih tak kuat supaya. Kalau kita basuh bawa sampah ke sempadan, saya tak sampah. Ini perlu masuklah kita pergi basuh. Jadi Nabi itu suruh kita basuh muka basuh kaki, dia lebih daripada hak kita. Ada bagi murah kan, dia lebih hak. Kami juga membasuh dua tangan bila terima Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Wala hawla wala quwwata